Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa qala asy-syaikhu asy-syarih Muhammad Asy-Syirbini Al-Khatib rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain ala madhhabi ay ma dhahaba ilaihi al-imam asy-syafi'i. Jadi itu kita baca dalam bentuk gabungan ayat, ya. Jadi di sini yang dalam kurungan itu adalah matan. Matan. Syekh Abu Syuja' menyatakan kawan-kawan dia suruh buat ringkasan ala madhabil imami asy-syafi'i. Jadi kalau kita buat al-fiqh ala madhabil imami asy-syafi'i dalam kurungan saja, maka al-imam akan jadi mudhafun ilaih. Gitu. Tetapi cara syarih letakkan di sini, dia gabungkan ayat dalam kurungan dengan ayat di dalam syarah. Jadi menyebabkan apabila kita baca ay ma dhahaba ilaihi al-imamu, dia akan jadi fa'il di sini. Kalau kita baca seolah-olah kita buang kurungan dia, maka imam itu akan berbaris depan. Jadi kita akan baca baris depan kerana gabungan syarah dan matan dalam bentuk seperti itu. Okey. Ala madhhabi ay ma dhahaba ilaihi al-imam asy-syafi'i min al-ahkami fil masail majazan an makani adh-dhahab. Wa id dzakara al-musannif huna asy-syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu فلنتعرض إلى طرف من أخباره تبركا به فنقول هو حبر الأمة وسلطان الأئمة محمد أبو عبد الله ابن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف وهذا نسب عظيم كما قال نسب كأن عليه من شمس الضحى نسب كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلق الصباح عمودا ما فيه إلا سيد من سيد هذا المكارم والتقى والجود. Baiklah, kita baca sampai situ dulu. Kalau kita sempat baca lagi, kita akan buka balik, baca balik. Okey, baik. Okey, jadi Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain, kata dia, kawan dia suruh buat satu sa'alani ba'dul asdiqa an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhhabil imami asy-syafi'i. Disamanya ala madhhabi. Jadi madhhab ini, makna apa mazhab itu? Maksudnya ialah ma dhahaba ilaihi al-imam asy-syafi'i, iaitu tempat pergi olehnya akan imam asy-syafi'i. Makna tempat pergi itu maknanya jalan, maknanya jalan yang dilalui oleh imam
Asy-Syafi'i. Itu maknanya. Jalan yang dilalui oleh Imam Asy-Syafi'i. Itulah makna mazhab. Kita mazhab Syafi'i maknanya kita melalui jalan yang dilalui oleh Imam Asy-Syafi'i. Minal ahkam. Jalan ke mana itu? Dalam jalan untuk sampai pada hukum-hukum yang tertentu. Jalan ni. Jadi bila orang tu pergi jalan, dia berjalan ke Kota Baru, dia sampai Kota Baru lah. Jalan dia itu pergi ke Kuala Terengganu, maka pergi ke Kuala Terengganu lah. Jadi tempat sampai itu berdasar kepada jalan. Kadang-kadang jalan itu banyak sampai ke tempat yang sama pun ada juga. Tapi jalan ini tujuannya ialah untuk sampai kepada keputusan masalah fiqh yang tertentu, itu masail. Contohnya Fatihah, surah Al-Fatihah, adakah dia rukun dalam sembahyang ataupun bukan rukun? Adakah makmum kena baca Fatihah juga ataupun berpada dengan bacaan imam? Jadi ini ada keputusan di dalam mazhab Syafi'i, iaitu Al-Fatihah adalah merupakan rukun. Dan makmum dia wajib juga membaca surah Al-Fatihah. Jadi itu jalan itu dengan dalil-dalil itu, itulah jalan yang dilalui oleh Imam Asy-Syafi'i sampai pada hukum yang tersebut. Maka kita pun melalui jalan yang tersebut juga. Maka kita pun sampailah ke tempat yang sampai padanya oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Itu makna mazhab. Majazan an makanidh dhahab. Iaitu sebagai kiasan, majaz. Majaz. Jadi kalam ada hakiki, ada majaz. Baik. Jadi ini kalam majaz. Majaz ni kita terjemah senangnya, maknanya sastra ni maknanya kias lah. Tapi kias dalam fiqh tu makna lain pula. Jadi kita kata macam makna sastra dia lah, majazan, majaz, makna majaz, bukan hakikat. Itu dia. Kalau pergi hakikat maknanya tempat yang kita pergi dengan fizikal tu lah. Ini sekarang ni pergi dengan apa ni? Pergi dengan pemikiran, pergi dengan pemikiran. Jadi kata para ulama maknanya kerana berjalan itu, ya, kalau dalam dunia ni fizikal, jalan fizikal itu menyampaikan kita kepada destinasi yang tertentu. Tapi dalam masalah pemikiran, masalah hukum fiqh ini, iaitu body ni, kita dalam fizikal ni, itu tubuh kita berjalan di atas jalan. Tapi dalam fiqh ini iaitu pemikiran, itu pemikiran kita. Pemikiran kita berjalan, di atas dalil itulah. Oleh kerana itu dia seperti jalan fizikal lah. Jadi dalil itu seperti jalan fizikal menyampaikan kita kepada tempat yang sama, destinasi yang sama, itulah dipanggil tempat tuju yang sama, madhabun. Tempat tuju yang sama dengan Imam Asy-Syafi'i. Kita sama mazhab. Maknanya sama dari segi keputusan hukum dia. Sama dari segi keputusan hukumnya tentang hukum sesuatu ini, dia ni najis ataupun tidak. Dia ni rukun ataupun tidak. Dia ni membatalkan puasa ataupun tidak. Dia ini menyebabkan kena kafarah ataupun tidak. Dan seumpamanya. Okey. Wa idh dzakara al-musannif huna asy-Syafi'iyya radhiyallahu anhu falnata'arrad ila tarafin min akhbarihi tabarrukan bihi. Dan apabila musannif, yakni Syekh Abi Syuja' rahimahullah taala di sini, ya, telah menyebut di sini kat mana? Di dalam matan lah. Sini tu huna tu dalam matan lah. Ini disebut di sini, dia sebut nama pun, dia sebut nama Imam Asy-Syafi'i. Itu ala nama ni an usannifa an a'mala mukhtasaran fil fiqhi, ya, fil fiqhi ala madhhab al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi disebut nama Imam Asy-Syafi'i. Jadi bila mana if ni zarfiyah lah, kita kata zarfiyah, zorof, dalam kegunaan dia sekarang ni sebagai zorof, dengan makna tak kala lah, kata apa kala ataupun kebetulan masa, gitu, enaknya masa lah, kebetulan, kita kata kebetulan masanya, kebetulan
masa menyebut oleh kebetulannya ialah menyebut musannaf tentang Imam Asy-Syafi'i dalam matan. Jadi di sini kita baca ni sampai sebut ada nama Imam Syafi'i. Jadi kebetulan dengan masa dia sebut Imam Asy-Syafi'i dalam matan ini, maka boleh. Jadi wa'id sebut situ. Jadi syarat nama dia sebut situ. Nama ni, dan bila dia sebut begitu fal nata'arrad, maka hendaklah kami, hendaklah kita nata'arrad maknanya menyinggung, kita kata bukan singgung sakit hati tu, maknanya menyentuh lah. Kita kata menyentuh. Fal nata'arrad ila tarafin min akhbarihi, maka kita pun rasa hendak menyentuh lah, ataupun kita rasa hendak membuka cerita lah sikit. Nata'arrad ila, maknanya kita nak mulakan bicara sikit. Kita nak buka sikit. Kita nak orang panggil tunjukkan sikit. Kita nak dedahkan sedikit. Susah juga ya kalau nak bagi terjemahan dalam buku tu, payahlah tu makna pada perkataan nata'arrad. Jadi lam itu lamul amri, lamul amri, lam perintah. Jadi kalau fa'il amar kita boleh perintah yang di depan saja, 6 dhamir. Bila lamul amri maka dia boleh masuk pada semua 14 dhamir. Bila lamul amri maka fa'il mudhari' akan menjadi majzum. Falinata'arrad, falinata'arrad. Dan boleh baca dua, falinata'arrad itu asal dia, dan biasa dimatikan. Falnata'arrad, kalau bersama di depan ni maka dimatikan. Falnata'arrad, maka boleh baca dua lagi. Falnata'arrad, maka kami ataupun kita akan sentuh. Kami, kalau kita kata kami itu maknanya Syekh Syekh mana tu? Syekh Al-Khatib, Syekh Al-Khatib lah maknanya dia. Jadi dia guna kami, tu dia guna kami kerana muazzim li nafsi, kerana guru ni biasa menggunakan dhamir yang membesarkan dirinya, itu panggil nahnu. Jadi nata'arrad bukan makna ramai ni. Fal nata'arrad. Ataupun kalau nak guna makna ramai, maknanya dia mengajak kita sekali. Tapi kita tidak terang ni. Kita bukan, kita yang menerangkan ni. Tapi boleh kalau kita kata kita tidak menerang ni. Fal nata'arrad. Marilah kita sama-sama, boleh ke sama-sama tengok sedikit. Begitu. Tapi yang lebih tepatnya maknanya nata'arrad tu, nahnu itu balik pada Syekh Al-Khatib. Itu marilah kami dedahkan atau kami sentuhkan sedikit atau kami bukakan ila tarafin min akhbarihi, pada secebis hujung-hujung, taraf secebis, ada sebahagian min akhbarihi, sebahagian daripada cerita dia, perkhabaran dia, iaitu Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Tabarrukan bihi, kerana mengambil berkat dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Ambil berkat dengan Imam Asy-Syafi'i. Bila kita tahu cerita dia, maka kita ada rasa semangat untuk belajar. Bila kita tahu mengenai dia, kita ada semangat untuk belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita mendengar ibadat dia semua sekali, maka kita rasa kita rasa nak buat jugalah. Itu antara keberkatan lah. Kita harap mudah-mudahan dengan menyebut nama-nama orang yang soleh begitu, maka dalam hati kita pun terbukalah untuk membuat amalan soleh yang lain di samping kita berdoa kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i itu tabarrukan bihi, mengambil berkat dengan Imam Asy-Syafi'i. Sebut kisah dia, mudah-mudahan ada keberkatan pada kisah dia itu, memberi kebaikan yang banyak kepada orang yang mendengarnya. Kita semua lah ni. Fanaqulu, maka kata kami, kalau gitu nun atas nahnu, kalau nata'arrad itu maknanya balik pada khatib lah, Syekh Al-Khatib. Di sini dia kata fanaqulu, maka kami kata, maka kami berkata. Dia tak kata fa'aqulu. Jadi kita tak termasuklah dalam nata'arrad tu, maknanya kami akan berikan secebis cerita mengenai Imam Asy-Syafi'i. Kami itu maknanya Syekh Al-Khatib.
Fanaqulu, maka berkata oleh kami, yakni Syekh Al-Khatib, huwa habrul ummati wa sultanul a'immah. Huwa, dia ni balik pada Imam Asy-Syafi'i lah. Al-Imam Asy-Syafi'i habrul ummah. Imam Asy-Syafi'i adalah merupakan orang alim besar di dalam umat. Jadi habrun ni maknanya ialah dakwah, dakwah. Jadi setengah ulama kata habrun itu apa, kenapa dinamakan dakwah? Dakwah ni orang alim itu seumpama dakwah. Dari segi apa? Dari segi dakwah itu memberi manfaat yang banyak, manfaat yang banyak. Kalau tak ada dakwah, kita tak bolehlah buat buku, tak bolehlah tulis apa yang kita tak ingat. Tak bolehlah tinggalkan penulisan untuk anak cucu dan seumpamanya. Tak bolehlah orang nak sambung kerja buat kita tu yang kita dah buat ni sampai di sini, kemudian orang lain nak sambung susah lah kerana kita tak pernah kerja. Kerana itu dakwah itu sangat besar peranan. Pakai printer ke, pakai pen ke, kalau tak ada dakwah maka hilang manfaat banyak. Maka orang alim itu diumpamakan seperti dakwah. Itu satu pada pandangan. Itu makna habrul ummah. Seolah-olah Imam Asy-Syafi'i itu orang alim yang seperti dakwah kepada ummah ini daripada segi banyaknya manfaat. Dan satu lagi habrun itu sebagaimana kita baca dahulu dah, depan dulu, tak ingat kat mana. Habrun itu sudah pun memberi makna alimun. Di dalam kamus sudah pun menunjukkan makna habrun alimun. Habrun minal ahbar, akhbar. Maknanya orang yang sangat alim, orang yang sangat alim. Jadi mana-mana dua tu bolehlah. Huwa habrul ummah. Habrul ummah maknanya orang alim di kalangan ummah. Tapi orang alim yang paling banyak memberi manfaat pada ummah. Wa sultanul a'immah. A'immah jamak pada imam lah. Dan sultan, raja kepada segala imam-imam. Jadi imam-imam ni maknanya orang yang diikuti, orang yang diikuti dia di dalam bidang fiqh itu. Orang yang diikuti di dalam bidang-bidang yang tertentu. Jadi dia memanglah orang alim tapi tinggi lagi, imam, sehingga dia menjadi rujukan orang, diikutan orang. Jadi di kalangan imam-imam yang tinggi tarafnya itu, Imam Asy-Syafi'i ini diberikan pergelaran oleh Syekh Al-Khatib sebagai Sultanul A'immah. Seumpama dia itu raja pula kepada imam-imam tadi. Ada orang macam kita ni lagilah. Dia tu sendiri seperti sultan. Dengan makna perkataan dia adalah diambil berat oleh imam-imam yang lain. Bahkan perkataan imam-imam yang lain apabila Al-Imam Asy-Syafi'i campur tangan, maka ada nilai yang tinggi, ada nilai yang tinggi dari segi perbahasannya. Jadi seolah-olah dia seorang yang sangat tinggilah tarafnya, seorang ibaratnya seperti seorang sultan dalam bidang keilmuan. Ini di kalangan imam-imam, imam-imam Islam, imam al-imam, mazhab Syafi'i pun banyak imam, imam tu maknanya orang kalau imam sembahyang tu orang duduk depan sembahyang tu. Ada juga imam dengan makna pemimpin, ada imam makna pemimpin. Imam dalam bidang ilmu, ini maknanya imam dalam bidang ilmu pengetahuan. Jadi dia adalah Muhammadun. Itu nama dia, nama Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ini semua badal lah ni. Huwa habrul ummah. Habrul ummah. Kalau qulu huwa mubtada, habru al-ummah, itu jadi apa? Jadi khabar. Wa sultanul a'immah, itu jadi ma'tuf ala habri, ala habri, ala habri. Muhammad ni dia jadi badal. Badal pada mana ni? Badal pada habru, Muhammad. Siapa yang habrul ummah itu? Muhammad. Nama Imam Syafi'i adalah Muhammad ibnu Idris. Nama dia Muhammad. Muhammadun Abu Abdillah. Abu Abdillah ini kunyah, yang ada abu, yang ada umur di hadapan. Nama dia kita panggil dia kunyah, kunyah. Okey. Itu kunyah dia ialah Abu Abdillah. Nama dia Muhammad. Nama dia Muhammad. Ayah dia Ibnu
Ibnu Idris. Ibnu Idris. Kadang-kadang mazhab Syafi'i dikenali juga dengan nama mazhab Ibnu Idris. Makna mazhab Ibnu Idris maknanya mazhab Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i. Ibnu Idris. Mana dia Idris ni dia apa nama ni? Mamnu' min as-sarfi ya. Ibni Al-Abbasi, Ibni Uthman. Ini pun mamnu' min as-sarfi ya. Nama yang hujung dia ada alif nun. Ibni Syafi'in, Ibni As-Sa'ibi, Ibni Ubay, Ibni Abdi Yazid, Ibni Hashim, Ibni Al-Muttalib, Ibni Abdi Manaf. Jadi dia bilang banyak ni nak sampai pada Abdul Manaf ni. Kenapa nak sebut sampai di sini? Jaddin Nabi. Abdul Manaf itu merupakan Jaddin Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu datuk moyang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi moyang Imam Asy-Syafi'i dengan moyang Imam moyang Imam Asy-Syafi'i dengan moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sama. Berjumpa kat mana? Berjumpa dekat Abdul Manaf. Maknanya keturunan Abdul Manaf ni jauh lah tu kan. Keturunan Abdul Manaf itu Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Situ. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf. Jadi bin Abdul Muttalib, jadi keturunan Abdul Muttalib, adik-beradik dia semua sekali ni semua pergi beraya rumah Abdul Manaf seolah-olah ni. Jadi apa nama ni, keturunan Imam Asy-Syafi'i pun pergi beraya di rumah moyang yang sama, sama. Jadi Abdul Manaf itu ada anak ramai dia Abdul Manaf pun ada anak, maka 4 orang anak itu, maka yang lain tu apa nama ni semua beraya di rumah dia. Itu maknanya berjumpa dengan moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bertemu nasab dia pada Abdul Manaf. Sepakat duduk situ kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Tertinggal tadi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim dulu bin Hashim bin Abdi Manaf. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Baik. Jadi Hashim dalam keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tak sama dengan Hashim dalam keturunan Imam Asy-Syafi'i. Hashim dalam keturunan Imam Asy-Syafi'i adalah merupakan anak saudara kepada Hashim di dalam nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan orang yang sama, bukan. Kerana Hashim ini kerana dalam keturunan Imam Asy-Syafi'i Al-Muttalib tu jadi tengok pada Abdul Manaf itu Abdul Manaf bin Abdul Manaf bin Abdul Manaf atau Al-Muttalib bin Abdi Manaf, itu dalam keturunan Imam Asy-Syafi'i. Dalam keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hashim bin Abdi Manaf. Gitu. Jadi Imam Asy-Syafi'i ialah daripada Bani Muttalib. Bani Muttalib. Nabi Muhammad adalah di kalangan Bani Hashim. Muhammad di kalangan Bani Hashim. Jadi Imam Asy-Syafi'i daripada Bani Muttalib. Jadi Muttalib dengan Hashim ni adik-beradik. Adik-beradik. Iaitu anak kepada Abdul Manaf. Kemudian Muttalib ini ada seorang anak, dia bagi nama sama seperti nama abang dia. Nama abang dia, abang atau adik dia lah, Hashim. Jadi bagi nama Hashim juga. Jadi itu bukan Hashim yang sama. Jadi Hashim dalam keturunan Imam Asy-Syafi'i adalah merupakan anak saudara kepada Hashim dalam keturunan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu maknanya ialah dari segi keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu keturunan yang penuh dengan keberkatan. Hadza nasabun azim kama qila, dan ini adalah merupakan satu nasab yang sangat hebat, azim, yang sangat hebat, yang sangat mulia. Kama qila, seperti mana dikatakan oleh penyair. Ini dia bagi dah tu al-kamil, maknanya al-bahru al-kamil. Saya dah sebut ni, saya tak berapa mahir sikit dalam bidang arud. Ni arud yang berkait dengan syair. Tapi kalau dia dah sebut kamil tu maknanya mutafa'ilun. Mutafa'ilun.
mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun. 6 tafa'ilah. Baik. Ini adalah dia punya zihaf, adalah dia punya kecacatan dia. Nasabun ka'an na alaihi min syamsid duha. Nasab yang seperti nasab itu. Nasab dia siapa? Nasab nak rujuk pada nasab Imam Asy-Syafi'i lah. Ka'anna alaihi min, yang sesungguhnya adalah di atasnya itu min syamsid duha, seumpama matahari pada waktu duha, nuran, dari segi cahaya ni. Maknanya nasab dia jelas sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu pada Abdi Manaf. Wa min falaqis sabah wa min nuran wa min. Kalau kita dah baca selesai tu, maknanya dah baca dengan arut tadi. Kalau baca dengan arut, nuran wa min falaqis sabah fi amud. Min falaqis sabah, dan daripada falaqis sabah maknanya cahaya subuh. Cahaya subuh. Amud ni makna biasa tiang. Amud tiang. As-salatu imaduddin. Kadang-kadang amud ni maknanya benda yang teras lah, panggil itu amud. Tapi amudus sabah maknanya cahaya. Amud as-sabah, amudus sabah, jadi 2 kali cahaya lah. Merupakan cahaya subuh yang bercahaya sangat. Cahaya subuh yang bila dah subuh tu kan gelap. Bila dah naik matahari tadi, betul-betul jadi terang semua sekali. Jadi sangat terang lah, itu maknanya. Jadi sampai pada waktu duha tu maknanya terang, mengalahkan malam lah terang. Maknanya terang sangat, tak perlu pakai lampu. Terang sangat. Itu nasab itu sangat terang. Sangat terang sampai pada Nabi SAW. Ma fihi illa sayyidun min sayyidin. Apa yang di dalamnya, di dalam nasab itu, maknanya orang-orang yang duduk dalam nasab itu, illa melainkan sayyid, melainkan penghulu. Kita kata orang yang terkenal lah, melainkan tokoh. Sayyid di sini makna tokoh. Apa yang di dalamnya itu, dalam keturunan itu, semuanya adalah merupakan penghulu ataupun tokoh min sayyidin, daripada tokoh. Maknanya semua dalam keturunan tu, kalau kita bilang, iaitu Muhammad ibn Idris. Muhammad ibn Idris. Contohnya, Ibnu Uthman. Muhammad ibn Idris, Ibnu Al-Abbas, Ibnu Uthman, Ibnu Syafi', Ibnu As-Sa'ib. Itu semua orang-orang yang hebat semua sekali. Bilang pada nasab keturunan Nabi pun, semuanya orang hebat semua sekali. Sejarahnya menceritakan begitu. Semuanya Sayyidun min Sayyidin. Saya tengok dalam kitab Al-Bujairimi ni sebut dari segi ilmu arut lah, segi ilmu arut. Dia kata illa sayyidin min. Itu dia tak kena pada arut. Jadi dia kata min di sini eloknya diganti dengan wabnu, wa ibnu, tapi kena baca wabnu lah kerana hamzah tu wasal. Wabnu sayyidin, gitu. Ma fihi illa sayyidun wab, illa sayyidun wab nu sayyidin. Boleh baca. Ma fihi illa sayyidun wab, illa sayyidun min sayyidin. Itu ma fihi illa sayyidun wab illa sayyidun, tak boleh buat lah. Illa sayyidun gitu. Illa sayyidub, tak ada wa. Dan bukan wa ibnu terus, tak ada wa. Ma fihi illa sayyidun nu sayyidin. Ganti dengan min tu ibnu, ganti ibnu. Ma fihi illa sayyidun
illa sayyidub. Gitu. Tapi yang ni boleh tengok apa nama ni bincang dengan orang yang pandai arut lah. Yang pandai arut itu dia sebut dalam Al-Bujairimi yang dia kata macam tak kena sikit. Dia punya apa nama ni rima apa nama ni kita panggil tu. Rima apa ni dipanggil ni? Rima apa nama ni arut. Arut. Tak apalah. Maknanya nak katanya di dalam nasab itu semuanya orang hebat-hebat sama sekali. Hazal makarim. Hazal makarim wat tuqa. Mencapai memperolehi nasab itu tu maknanya dia mengandungi al-makarim, memperolehi makarim maknanya kemuliaan, kemuliaan wat tuqa, yang mencakupi makarim ada kemuliaan dan juga ketakwaan, wal juda dan kemurahan hati, kemurahan hati. Maknanya orang yang pemurah, keturunan yang pemurah. Bukan kumpul harta untuk diri dia saja tapi bantu masyarakat sekitar, bantu keluarga, bantu semua sekali. Jadi maknanya orang yang suka, yang senang membantu orang. Senang membantu orang, senang memberikan apa nama harta, ajak makan seumpamanya, orang susah mencari dia untuk dia tolong. Itulah nasab keturunan Nabi dan nasab keturunan Al-Imam Asy-Syafi'i. Okey. Kita baca sikit lagi ya. Okay, kita sambung sikit. Sambung kawan ya. Sambung sikit ni. Nak baca sekali lagi ni. Tak apalah kita habiskan habis ini ya. Okey. Tak nampak. Silap ya. Subhanallah. Okay, tak boleh lambat sikit. Okey. Okey. Ya. Baiklah, Syafi', Syafi' ibnu As-Sa'ib, Syafi' ibnu As-Sa'ib huwa alladhi yunsabu ilaihi Asy-Syafi'i. Jadi Sa'ib ni kat mana? Tengok pada keturunan dia tu lah. Ni Sa'ib As-Sa'ib, ya. Nama dia apa? Muhammad ibnu Idris ibnu Al-Abbas ibnu Uthman ibnu Syafi'. Dia Asy-Syafi' ni datuk dia yang ke jadi Idris ayah dia, ayah dia. Abbas datuk yang pertama. Ni Uthman yang kedua, lapis kedua, datuk lapis kedua. Syafi' datuk lapis ketiga. Datuk lapis ketiga. Jadi Syafi' dah merupakan datuk lapis ketiga pada Imam Asy-Syafi'i. Moyang yang ketiga lah, moyang. Jadi moyang dia. Jadi datuk dia siapa? Kalau kita bilang daripada ayah dia akan jadi nombor 4 lah. Okey. Dalam keturunan dia, ayah dia ialah ayah dia siapa tadi? Ayah dia Idris. Kemudian ada ayah pada ayah dia Abbas. Ayah pada Abbas Uthman. Ayah pada Uthman tu Syafi'. Jadi datuk yang ketiga lah kita panggil. Jadi datuk ketiga kepada Imam Asy-Syafi'i. Datuk lapisan ketiga. Huwa alladhi yunsabu ilaihi Asy-Syafi'i. Kepadanya lah dinisbahkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Di Imam Asy-Syafi'i itu dinisbahkan pada Syafi' itulah, ditambah ya apa tu? Ya nisbah pada Syafi'. Nama dia Syafi'. Jadi Syafi'i iaitu yang dinisbahkan kepada orang yang bernama Syafi', iaitu datuknya yang ketiga. Nama Imam Syafi'i bukan Syafi'. Bukan nama dia Syafi'i, bukan. Nama dia Muhammad. Nama dia Muhammad. Yang Syafi'i itu apa? Yang Syafi'i itu ialah kita panggil nisbah. Dinisbahkan gelaran dia, laqab dia dinisbahkan kepada datuknya yang ketiga yang bernama Syafi'. Jadi kalau bagi nama Syafi' itu tidak panggil nisbah.
Nak buat nisbah maka ditambah ya nisbah padanya dipanggil Syafi'i. Asy-Syafi'i. Jadi kita mazhab Syafi'i itu dinisbahkan kepada Imam Asy-Syafi'i itu sendiri ya. Imam Asy-Syafi'i itu pun panggil Syafi'iyun. Itu orang bermazhab Syafi'i. Yang Imam Syafi'i itu sendiri Asy-Syafi'i bukan kerana dia mazhab Syafi'i, bukan. Itu kerana dinisbahkan kepada datuknya yang ketiga. Pasal apa dinisbahkan pada datuknya Syafi'i itu? Laqiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutara'ri'un. Dia itu berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya sahabat. Jadi dipilih Syafi'i itu kerana Syafi'i itu sahabat Nabi. Dia pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutara'ri'. Mutara'ri' ni maknanya ketika kecil lagi lah. Ketika kecil, setengah nama kata maknanya tapi kecil tu maknanya dah boleh, dengan kata orang dah berbuah. Maknanya benda mutara'ri' ni maknanya sudah boleh berjalan, sudah boleh berlari, dah boleh apa lah. Setengah kata maknanya muda. Tapi maknanya kecil lah. Yang nak katanya ialah kecil. Mutara'ri'. Wa aslama abuhu as-sa'ibu yauma badrin. Dan telah masuk Islam oleh ayahnya, ayah pada Syafi'i. Ayahnya. Ayah siapa ni? Ayah pada Syafi'i. Iaitu siapa? As-Sa'ib. Itu datuk yang keempat Imam Asy-Syafi'i. Yauma badrin, pada perang Badar. Jadi datuk ketiga dia dah jadi sahabat. Datuk keempat dia pun sahabat juga. Tapi tak ambil lah daripada As-Sa'ib. Kerana kalau kita ambil As-Sa'ib tu tinggal lah Syafi'i mula. Jadi dua-dua tu sahabat, maka dia ambil daripada Syafi'i tadilah. Itu sebab ya. Jadi ceritanya ialah datuk yang keempat pun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datuk yang ketiga pun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datuk yang keempat ini masuk Islam pada hari perang Badar. Fa innahu kana sahiba rayati Bani Hashim. Adalah dia itu yang pemegang bendera Bani Hashim. Yang dalam perang Badar ni Quraisy dia berperang dengan Nabi, dia suruh semua orang pergi berperang. Semua orang pergi berperang. Jadi Bani Hashim yang tak nak berperang pun dia suruh pergi juga berperang. Jadi Bani Hashim pun pergilah berperang menyertai orang Quraisy di dalam peperangan Badar. Jadi yang tukang bawa bendera dia, panji-panji dia, inilah As-Sa'ib. Fa usira fi jumlati man usira. Maka dia telah pun ditawan di kalangan orang yang ditawan. Ada orang ditawan dalam perang Badar lah. Orang ditawan dalam perang Badar. Wa fada nafsahu thumma aslama. Maka dalam perang Badar itu tidak dibunuh tawanan itu. Antaranya diberi menebus menebus diri, bayar. Maka dia bayarlah, ditebus diri dia. Thumma aslama, kemudian dia masuk Islam. Masuk Islam. Bila dia masuk Islam, maka jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kata keturunan itu keturunan tokoh-tokoh yang hebat semuanya. Wa Abdul Manaf, ibnu Abdul Manaf, ibnu Qusay, ibnu Kilab, ibnu Murrah, ibnu Ka'ab, ibnu Lu'ay, bil hamzi wa tarkihi. Dengan baca dengan hamzah ataupun dengan meninggalkan hamzah. Meninggalkan hamzah baca macam mana? Ibnu Luwi, ibnu Luwiyin, ibnu Luwayin, gitu. Ibnu Luwayin. Tapi baca Ibnu Lu'ay, Lu'ay, Ibnu Lu'ay, boleh. Ibni Ghalib, Ibni Ghalib. Ini dia ni cerita tentang nasab Nabi lah ni. Cerita tentang nasab Nabi yang ke atas. Tadi sampai dekat Abdul Manaf, daripada Abdul Manaf ke atas. Dia bilang daripada Abdul Manaf sampai ke atas ni samalah. Nasab Nabi dengan nasab Imam Syafi'i samalah. Datuk yang atas semua samalah. Dia bertemu dekat Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf tu sendiri, Abdul Manaf ibnu Qusay, ibnu Kilab, ibnu Murrah, ibnu Ka'ab, ibnu Lu'ay, ibnu Ghalib, ibnu Fihir, ibnu Malik, ibnu An-Nadri, ibnu Kinanah, ibnu Khuzaimah, ibnu Mudrika, ibnu Ilyas, ibnu Mudar, ibnu Nizar, ibnu Ma'ad, ibnu Adnan. Ibnu Adnan sampai 21 ni ni yang sepakat. Wal ijma'u munaqidun ala hadan nasab ila Adnan. Nasab itu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ke atas, nasab ke atas, daripada Nabi ke atas. Nasab ke bawah ni yang Sa'id, yang Syarif semua sekali tu. Yang nasab ke atas. Yang sepakatnya sampai kepada Adnan. Daripada Adnan sampai pada orang panggil imam, sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam,
Itu khilaf, ada banyak khilaf. Daripada nasab Nabi Ismail sampai pada Nabi Nuh, sampai pada Nabi Adam alaihissalam, yang tu lagi banyak khilaf. Maka yang sepakatnya sampai itu sajalah, dekat Adnan. Walaupun ada yang memberikan nasab sampai pada Nabi Adam, tapi itu boleh sebut sajalah, boleh sebut saja. Sebab yang ijma'nya sampai pada Adnan. Walaysa fima ba'dahu ila Adam tariqun walaysa fima ba'dahu ila Adam tariqun sahihun fima yunqal. Dan tidak ada yang selepas daripada itu sehingga kepada Nabi Adam tariq sahih, maknanya sanad yang sahih. Fima yunqal, daripada apa yang dia panggil yang dipindah, yang diceritakan, yang dikutip itu tak boleh nak cerita sampai pada Nabi Adam. Ada yungqal apa yang diriwayatkan, gitu, apa yang yungqal. Tariqun sahih yungqal, tak ada tariq sahih yang dinaqalkan, tak ada. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dipanggil anhuma ni kerana Ibn Abbas tu pun masuk Islam, ayah pada Abdullah Ibn Abbas. Jadi Abdullah pun sahabat, Abbas pun sahabat juga. Dia sebut nama Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meredai akan keduanya. Boleh baca dengan mudah-mudahan. Kita radhi juga macam Allah Ta'ala telah meredai mereka. Itu maknanya sahabat-sahabat Nabi seperti disebut dalam Al-Quran. Kata Ibn Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, adalah Nabi itu, idza intaha fin nasab ila Adnan amsaka. Bila sampai dia bilang keturunan dia sampai pada Adnan, dia pun berhenti. Thumma yaqulu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadzaba an-nasabun, ba'dahu, telah pun menipu. Tapi istilah kadzaba ni maknanya kadang-kadang makna akhta'a pun ada juga. Makna akhta'a maknanya telah silap. Bukan disengaja tipu, kadang-kadang dia dah silap. Jadi sini kazabar makna tipu oleh an-nasab. An-nasab ni orang yang ahli dalam bidang nasab keturunan. Dia ada orang ahli. Tanya kita ingat sampai datuk ketiga, keempat je dia boleh bilang sampai 20. Itu orang tahu ni keturunan ni begini. Tu orang panggil ahli nasab lah. Ahli dalam orang Arab ni ramai lah ni, yang ahli dalam bidang. Ahli dalam bidang kaji nasab. Inilah setiap bangsa tu ada lah. Kata an-nasabun, nasab, ahli nasab, yang kata silap. Tapi di sini kita tengok di sini muhakkik kita, dia kata hadis ini adalah hadis yang maudhu'. Jadi kalau tak pakai dengan hadis ini pun maka itulah kata ahli sejarahnya, setakat Adnan sajalah sumber yang dipercayai. Adapun sumber yang selepas daripada Adnan itu, maka yang banyak keraguan. Jadi sampai situ dahulu tentang Imam Asy-Syafi'i. Nanti dia ada sambung lagi sikit sebanyak lagi insya-Allah. Allahumma anfa'na bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa jammilna bil afiyah wa akrimna bit taqwa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.